Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah pada tajuk seterusnya, iaitu masih bawah tajuk perkembangan agama Islam, tapi bahagian tu beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Ustazah akan simpulkan secara ringkas. Beriman kepada Nabi macam mana? Kita perlulah percaya bahawa Nabi itu ada. Okey, kita percaya. Okey, macam sekarang awak semua tahu yang kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita orang Islam adalah umat terakhir dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Kita perlu percaya. Tapi kita nampak tak Nabi? Kita pernah tengok tak Nabi? Tak kan? Tapi awak percaya ke tak? Kalau awak percaya, beriman kepada Nabi. Awak percaya walaupun awak tak nampak, beriman lah tu. Okey, seperti kita tahu, beriman kepada Nabi dan Rasul sebab Nabi yang menerima wahyu daripada Allah, dan Nabi diutuskan untuk menyampaikan agama Islam kepada kita. Tanpa Nabi Muhammad, kita mungkin tak kenal apa itu agama Islam. Nabi juga menyampaikan agama Islam kepada orang Arab jahiliah, yang mana zaman tersebut orang Arab ni jahil tentang ilmu agama, yang mempercayai Tuhan itu pokok, batu, berhala dan sebagainya yang telah Ustazah terangkan. Seperti awak semua masih ingat, Nabi Muhammad digelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Ingat lagi tak? Al-Amin iaitu yang terpuji, segala perkara yang baik diberikan kepada Nabi. Kenapa? Pada zaman jahiliah, orang Arab jahiliah dahulu mengenali Nabi ni sangat baik. Dia takkan buat perkara yang buruk seperti minum arak, berzina dan perkara. Sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi dah dijaga sebenarnya oleh Allah. Itu yang menyebabkan Nabi terpilih menjadi seorang Rasul. Jadi kita perlulah beriman kepada Nabi. Yang seterusnya, kita perlu beriman kepada kitab. Macam mana pula? Beriman kepada kitab, kita mengetahui yang kitab kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa? Beza ke dengan Nabi lain? Ya, berbeza. Seperti zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa adanya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Macam kita, umat Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Okey, seperti kita tahu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama berapa tahun? 23 tahun secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril. Saya dah bagi tahu apa-apa saja tugas berkaitan Rasulullah, pastinya akan diberi tugas itu kepada malaikat Jibril. Okey, kita mempercayai diturunkan secara beransur-ansur 23 tahun. Pada bila? Malam 17 Ramadan, hari Jumaat, bersamaan dengan tarikh Nabi menerima wahyu yang pertama dengan surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama adalah wahyu kepada Nabi Muhammad. Okey, beriman yang seterusnya, kita perlulah beriman kepada hari akhirat. Macam mana nak beriman kepada hari akhirat? Okey, kamu semua percaya tak kita akan kiamat satu hari nanti? Jika ya, kamu telah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat itu ialah awak mempercayai yang satu hari akan ada satu hari kemusnahan, kehancuran yang akan berlaku kepada bumi. Tiada siapa yang terselamat kecuali orang-orang yang beriman. Di mana hari tersebut juga Dajjal akan muncul. Yang beriman takkan tertipu, yang tidak beriman akan tertipu. Beriman kepada hari kiamat, kita mempercayai yang hari kehancuran akan berlaku, tapi tiada siapa yang tahu bila kecuali Allah. Beriman kepada hari akhirat, iaitu hari yang akan berlaku kehancuran kepada muka bumi ini. Okey, yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Yang ni tentu ramai yang tak faham apa itu qada dan qadar. Ustazah pernah terangkan sebelum ni macam mana beriman kepada qada dan qadar. Awak percaya kepada takdir. Contoh saja Ustazah buat supaya awak lebih faham. Awak balik sekolah, mak ataupun ayah awak datang untuk mengambil awak di sekolah. Tiba-tiba aksiden, kemalangan, meninggal. Awak pun menangis sedih, awak meratapi kematian ibu bapa awak dan awak cakap, kalaulah mak ayah aku tak datang ambil aku,
mesti mak ayah aku tak mati. Tak boleh. Kalau awak cakap macam tu, bermakna awak tak percaya kepada takdir. Kalau awak tak percaya kepada takdir, itulah awak tak beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ialah awak tak boleh meratap. Apa yang terjadi tu Allah dah tentukan. Maknanya awak kena terima kematian mak ayah awak. Bukan sebab awak sebenarnya, tapi sebab kematian berlaku tu dah ditetapkan oleh Allah, dah ditakdirkan oleh Allah. Itulah percaya kepada qada dan qadar. Ustazah harap awak semua faham beriman kepada qada dan qadar ni, setiap apa yang berlaku tu pasti ada hikmah. Dan kalau contoh kematian yang Ustazah berikan, kita kena terima. Betul, kita akan sedih, siapa tak sedih kehilangan orang yang tersayang, tapi kita kena terima yang semua yang hidup pasti akan mati, dan kita semua adalah pinjaman sahaja daripada Allah. Allah pasti ambil kita satu hari. Dan kadang-kadang untuk merubah seseorang juga, apabila berlaku kematian, baru seseorang berubah. Jadi Ustazah harap kamu faham daripada tajuk pertama perkembangan Islam yang Ustazah ajar ni. Daripada tajuk pertama iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman. Ini memang rukun iman. Semua tu berkaitan beriman. Beriman tu macam mana? Mempercayai. Mempercayai tu macam mana? Even awak tak nampak pun depan mata awak percaya perkara itu ada. Itulah beriman. Sama macam kita beriman kepada Allah. Kita percaya Allah itu ada, sedangkan kita tak nampak. Itulah tanda anda beriman. Okey? Ustazah harap kamu semua faham dengan penyampaian Ustazah kali ini. Kita akan berjumpa di tajuk seterusnya selepas perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Okey? Ustazah harap dapat memberi manfaat kepada kamu semua, dan kamu semua faham dengan penyampaian Ustazah mengenai akidah sangat penting bagi umat Islam. Akidah ni benda yang ditanam dalam hati kita. Kalau rosak akidah kita, maka rosaklah agama kita. Ustazah harap kamu semua memahami dalam akidah ni, 6 rukun iman yang Ustazah terangkan ni, Ustazah bagi secara ringkas sebab semuanya berkaitan mempercayai dari dalam hati. Okey? Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.